Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadia binti Rohaimi. Nombor matrik D2018-208-6361. Saya daripada Fakulti Sains dan Matematik, AT48, semester 4. Grup CSR adalah grup B. Okey, pada hari ini saya akan membincang atau mengupas tentang pemakanan yang sihat ataupun pemakanan yang seimbang, di mana di mana kita tahu sekarang ni rakyat Malaysia, peratus rakyat Malaysia yang mementingkan pemakanan yang seimbang tu adalah sedikit. Sedangkan kita semua tahu bahawasanya pemakanan sihat itu adalah penting ya untuk pembesaran kita, anak-anak kecil, untuk masa hadapan mereka. Okey, jadi di sini saya akan mengupas ataupun akan membincangkan tentang pemakanan yang seimbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita maksudkan dengan makan makanan yang seimbang? Okey, yang pertama, makanan yang seimbang ni adalah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan. Media masa turut mempopularkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Okey, oleh itu wujudlah pelbagai kebaikan daripada makanan seimbang ini. Antaranya daripada kepentingan pemakanan seimbang ini, yang utama ialah sikap ini menjadikan pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal tubuh badan. Okey, seperti mana yang kita tahu, tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Keperluan fizikal yang ketara ini menjadikan seseorang manusia itu boleh menjalankan tugasnya dengan begitu baik dan sempurna. Jelaslah, pemakanan seimbang menjadikan fizikal manusia itu lebih baik berbanding manusia lain yang kurang menjaga daripada aspek pemakanan. Okey, selain itu, pemakanan yang tidak seimbang menjadikan perkembangan mental seseorang itu terganggu. Okey, contohnya seperti keadaan dia macam kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas atau mudah letih apabila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami dalam kehidupan seseorang. Keadaan ini menjadikan seseorang itu gagal berfikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih efektif berbanding dengan individu yang seimbang daripada aspek pemakanannya. So kat sini kita boleh cakap pemakanan seimbang menjadikan aspek mental manusia lebih stabil dan berdaya tahan. Okey, di sini kita ingin beritahulah kepentingan pemakanan seimbang yang mudah difahami ialah makanan yang seimbang memberikan vitamin yang cukup kepada badan manusia. Keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh manusia itu lebih tahan untuk menghadapi sebarang jangkitan penyakit ataupun tidak mudah untuk kita jatuh sakit. Contohnya seperti sekarang ni kita dunia sedang mengalami pandemik pandemik COVID-19, di mana KKM menasihatkan supaya kita semua mengambil suplemen iaitu vitamin C untuk menguatkan imun badan kita, untuk menguatkan imun badan supaya dapat melawan virus tersebut. So itu adalah salah satu cara lah untuk kita pengambilan vitamin itu untuk menguatkan imun badan, which is tak perlu pun tidaklah spesifiknya perlu makan vitamin C. Contohnya begitu juga vitamin C itu juga sendiri terdapat di dalam buah-buahan seperti buah oren, buah lemon, yang mana kaya dengan buah-buahan tersebut yang kaya dengan vitamin C.
Okey, sebenarnya kesihatan manusia juga dikatakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Sesungguhnya manusia yang mengamalkan pemakanan seimbang akan mempunyai kesihatan yang sihat sejahtera. Okey, selain itu, pemakanan seimbang turut dikatakan mampu mengawal kadar obesiti masyarakat dunia. Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah manusia perlu mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Pengawalan pemakanan sebagai menjadikan tubuh seseorang itu tidak terlalu gemuk dan memudahkan mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti, terutamanya aktiviti senaman yang mampu menyihatkan badan mereka. Oleh itu, obesiti mampu diatasi jika seseorang itu mempunyai diet pemakanan seimbang dalam kehidupan mereka. Diet itu pun adalah satu cara lah untuk kita mengawal pemakanan kita. Kat sini kita akan bagi tahu lah cara dapat antara usaha bagi mencapai matlamat pemakanan sihat. So kat sini adalah caranya adalah dengan mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang. Makanan yang dimakan hendaklah mengandungi zat yang cukup untuk mencegah seseorang daripada serangan penyakit. Seseorang yang tidak mengambil kira tentang pemakanan seimbang akan terdedah kepada risiko serangan pelbagai penyakit. Misalnya, pengambilan gula dan kolesterol yang berlebihan akan memungkinkan seseorang itu mendapat penyakit diabetes dan juga serangan jantung. Penyakit diabetes dan akan menimbulkan masalah kepada fungsi jantung. So kita pernah tahu kan, kita pernah belajar tentang piramid makanan. Rajah piramid makanan tu adalah pemakanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan yang perlu dijadikan panduan untuk memastikan bahawa makanan yang dimakan itu mengandungi khasiat yang seimbang dan dapat menyihatkan badan kita. Seperti mana yang kita tahu, badan manusia ini merupakan satu mekanisme yang kompleks dan mengagumkan. Kesihatan badan, khususnya kesihatan fizikal, melibatkan fungsi fisiologi dan anatomi badan. Kesihatan badan turut merangkumi kesihatan mental, emosi, rohani dan sosial. Justru itu, mengamalkan gaya hidup sihat membantu kita untuk mencapai tahap kesihatan optimum, seterusnya menjamin kesejahteraan hidup. Oleh itu, sebelum melangkah dengan lebih jauh, kita harus mengenal pasti erti sebenar apakah yang dikatakan dengan gaya hidup yang sihat. Lazimnya kita tahu makanan ini berfungsi sebagai pemegang tenaga dan berperanan dalam perkembangan mental dan fizikal seseorang. Diet yang seimbang mengandungi semua 7 gelas makanan dalam kadar yang betul sejajar dengan keperluan tubuh badan manusia. Namun, implikasi pengambilan makanan yang berkolesterol dan berparas glukosa yang tinggi secara berlebihan pula adalah penyakit-penyakit popular pada masa kini. Contohnya kencing manis, tekanan darah dan tekanan darah tinggi. Ekoran daripada itu, kita perlu peka dan mengamalkan sikap berwaspada dalam memilih barangan makanan. Aspek-aspek mikro seperti pengambilan makanan secara teratur serta mengelakkan makanan ringan yang tidak harus dipandang enteng. Sebenarnya untuk mendapat kesihatan yang dan juga kehidupan yang baik sebenarnya bukan sahaja daripada pemakanan. Ia juga berkait rapat dengan kebersihan diri dan persekitaran. Kebersihan diri dan persekitaran juga perlu dititik beratkan. Keluarga memainkan peranan penting dalam memupuk tabiat menjaga kebersihan, khususnya dalam diri individu dan masyarakat umumnya. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah daripada rebunya. Ianya boleh, kata-kata tu boleh diaplikasikan di dalam hal ini. Persekitaran fizikal di dalam rumah dan di luar rumah seharusnya bersih dan menunjukkan taraf kesihatan yang membanggakan. Pelbagai jenis penyakit dapat dielakkan jika amalan ini telah dibudayakan untuk semua hal. Yang akan membuktikan kepentingan menjaga kebersihan diri dan alam sekitar demi mensejahterakan hidup. Tak lupa juga ada satu perkara lagi yang kita perlukan adalah selalu
menerima rawatan doktor. Melalui rawatan seperti ini, segala penyakit kronik dapat dikesan lebih awal. Sesungguhnya mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Justru itu, kita haruslah membuat rawatan untuk mengenal pasti lebih awal akan penyakit yang kita hadapi. Kemudian barulah kita dapat mengawal penyakit tersebut. Okey, akhir kata pokoknya kesedaran diri serta individu perlu disertai dengan pegangan agama yang mampan, merupakan akar umbi dalam mencapai kesihatan dan kehidupan yang sempurna. Penyakit-penyakit berbahaya dapat dielakkan, kadar hayat yang lebih berkualiti dapat dinikmati. Oleh itu, usaha-usaha yang dilancarkan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan taraf kesihatan negara adalah sia-sia tanpa penglibatan tuntas oleh masyarakat. Tuntasnya, saya ingin mengatakan kepada semua agar mengamalkan gaya hidup yang sihat demi kesejahteraan hidup yang lebih baik. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita sahut cabaran untuk memulakan hidup sihat. Okey, kat sini saya boleh katakan pengambilan pemakanan yang seimbang adalah bagus untuk diri sendiri dan juga untuk masa yang akan datang. Okey, terima kasih.